Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3. Okey, kita masih lagi dalam bab 8 iaitu keradioaktifan dan pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita berkenaan subtopik 8.2 iaitu atom dan nukleus. Okey, terlebih dahulu pelajar boleh merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 3 masing-masing pada halaman 238. Okey, baik, mari kita mulakan. Okay, cikgu yakin anda semua pernah mendengar perkataan atom. Okay, perkataan atom ni sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani iaitu perkataan atomos yang membawa maksud tidak boleh dibahagi. Pada tahun 1808, seorang saintis yang bernama John Dalton telah memperkenalkan suatu teori tentang struktur atom. Menurut teori atom Dalton, atom ni ialah zarah yang terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Okey, menurut John Dalton ni dia kata atom ni adalah zarah yang paling kecil yang tidak lagi boleh dibahagi ataupun tidak boleh dipotong lagi sebab dia yang paling kecil. Walau bagaimanapun, perkembangan sains telah berjaya menemukan bahawa masih lagi terdapat zarah subatom yang lebih kecil iaitu proton, elektron dan juga neutron. Okey, setakat ni jelas. Mari kita imbas kembali 3 zarah subatom di dalam struktur atom yang telah anda pelajari semasa di tingkatan 1 seperti pada rajah 8.7 ini. Okey. Jadi kita dapati di dalam sesuatu atom terdapat zarah yang bercas positif ataupun kita kenali juga sebagai proton. Okey. Kemudian kita juga ada zarah yang bercas negatif iaitu elektron dan juga zarah neutral yang tidak bercas yang dikenali sebagai neutron. Okey, jadi kita dapat tengok juga proton dan neutron ni dia berada bersama-sama di pusat atom. Maka proton dan neutron ni juga kita turut kenali sebagai nukleus. Okey, jelas setakat ni? Okey, baik. Kemudian kita dapati juga bahawa sesuatu atom itu tadi dikatakan neutral sekiranya bilangan proton di dalam sesuatu atom itu adalah sama dengan bilangan elektronnya. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Sesuatu atom tu dikatakan neutral sekiranya bilangan proton dia sama banyak dengan bilangan elektronnya. Kalau kita perhatikan pada struktur atom ni, yang warna merah ni adalah proton. Ada berapa? 1, 2, 3. Okey, ada 3 proton. Okey, proton ada 3. Okey, kemudian kalau kita tengok elektron yang berwarna kelabu ni 1, 2, 3. Elektron juga ada 3. Maka bilangan proton sama banyak dengan bilangan elektron. Maka atom ini dikatakan neutral. Okey, setakat ni jelas. Apa akan berlaku sekiranya bilangan proton dengan bilangan elektron itu tadi tidak sama? Okey, mari kita lihat apa yang berlaku. Jadi, sekiranya bilangan elektron dan bilangan proton itu tadi tidak sama, maka atom itu tadi bukan lagi dalam keadaan neutral, sebaliknya ia telah bertukar menjadi zarah yang bercas. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Apabila sesuatu atom itu tadi dia memiliki bilangan proton dan bilangan elektron yang tidak sama, zarah itu tidak lagi menjadi atom yang neutral, sebaliknya ia telah menjadi zarah yang bercas. Jadi kita faham kat sini, apabila sesuatu atom itu dia menderma ataupun dia menerima elektron, maka atom itu dia menjadi zarah yang bercas. Dan kita panggil atom ataupun zarah bercas itu tadi sebagai ion. Okey, jelas? Ion ini tadi ada 2 jenis iaitu ion positif dan juga ion negatif. Jadi ion positif ni dia terbentuk apabila atom yang neutral itu tadi menderma elektronnya. Derma elektron kat sini maksudnya dia beri elektron dia. Dia buang elektron dia. Maka ia telah membentuk ion
positif ataupun nama lain juga cation. Okay, jadi untuk lebih faham, mari kita tengok jadual 8.2 ni bagaimana ion natrium terbentuk. Mula-mula kita ada atom natrium. Kalau kita tengok pada atom natrium ni, bilangan neutronnya ialah 12, bilangan proton 11, maka charge positifnya akan ada 11 juga. Okey, untuk elektron, bilangan elektronnya 11, maka charge negatifnya akan ada 11. Jadi kalau kita perhatikan, bilangan proton dengan bilangan elektron untuk atom natrium di sini adalah sama, iaitu ada 11 charge positif dan 11 charge negatif. Maka dekat sini charge yang ada pada atom natrium ni ialah sifar, bermaksud atom natrium ini neutral. Okey, tapi apabila atom natrium ini tadi membuang satu elektronnya ataupun kita katakan dia derma elektron dia buang satu elektron yang dia miliki, apa yang berlaku kepada bilangan elektron atom natrium tadi? Mestilah bilangan elektronnya telah berkurang. Kalau kita tengok pada jadual ini, okay, bilangan protonnya masih sama iaitu 11, maka charge-nya pun masih samalah 11. Okay, positif. Kemudian kita tengok dekat sini bilangan elektronnya telah berkurang sebanyak 1 sebab dia dah buang tadi kan, dia dah derma tadi. Maka charge negatif hanya 10 sedangkan charge positif 11. Maka berlakulah lebihan charge positif. Okey, berlaku lebihan charge positif sebanyak 1. Maka kat sini kita katakan charge pada ion natrium ialah positif 1 sebab dia dah lebih 1 proton. Jadi, okay, atom natrium tadi kita tulis sebagai ion natrium dengan simbol positif. Kat atas ni menunjukkan bahawa atom natrium ini tadi telah bertukar menjadi zarah yang bercas positif. Berapa cas positif yang lebih tu? 1. Okey, 1 cas positif. Jelas? Okey, seterusnya kita akan melihat bagaimana pembentukan ion negatif pula. Okey, ion negatif ni terbentuk apabila atom yang neutral itu tadi menerima elektron. Okey, terima elektron, dapat elektron. Maka ia membentuk ion negatif yang kita kenali juga sebagai anion. Okey, dekat sini kita tengok contoh bagaimana ion klorida terbentuk. Okey, mula-mula kita ada atom klorin. Okay, Cl ni atom klorin, di mana atom klorin ni memiliki 18 neutron. Okay, neutron ni dia tak ada charge, okay, dia neutral. Manakala bilangan proton, okay, bilangan proton bagi atom klorin ialah 17, maka charge positif pada atom klorin ada 17. Kemudian elektron atom klorin ada 17, maka charge negatif ada 17, elektron ada 17. Okey, jadi charge pada atom klorin ni adalah sifar. Kerana apa? Kerana bilangan protonnya sama dengan bilangan elektron. Kita katakan atom klorin ni dalam keadaan neutral kerana bilangan charge positif dan bilangan charge negatifnya adalah sama. Kemudian, apa yang berlaku? Atom klorin ini tadi telah menerima satu elektron. Dia terima satu elektron, maksudnya telah berlaku pertambahan pada bilangan elektron atom klorin. Okey, dekat sini kita dapati bilangan proton masih sama iaitu 17. Akan tetapi berlaku pertambahan pada bilangan elektron. Tadi 17, sekarang berlaku pertambahan 18. Okey, maka di sini berlaku lebihan elektron. Okey, elektron telah lebih sebanyak 1. Maka kita katakan charge pada atom klorin tadi adalah negatif 1. So, kita tak panggil lagi dia atom klorin. Dia telah menjadi ion klorida. Okay, kalau kita tulis, ini adalah simbol bagi atom klorin. Okay, dia dah bertukar menjadi ion klorida. Kita simbolkan dengan negatif. Negatif kat sini maksudnya negatif 1 lah. Kalau ada 2, kita tulis negatif 2. Tapi kat sini sebab yang lebih, elektron yang lebih ada 1, maka kita tulis Cl iaitu klorin tadi. Okay, Cl negatif maksudnya dia adalah zarah yang bercas. Okay, ion klorida. Okay, jelas?
Okey, baik. Mari kita uji kefahaman kita terhadap subtopik ini ya. Okey, nyatakan ciri bagi atom mengikut teori atom Dalton. Jadi mengikut teori atom Dalton, okey, atom ni merupakan zarah yang paling kecil yang tidak boleh dibahagi. Okey, terangkan bagaimana ion yang berikut terbentuk. Ion positif terbentuk apabila atom itu tadi mendermakan elektronnya. Manakala ion negatif terbentuk apabila atom menerima elektron. Okey. Kemudian untuk soalan 3, jadual 1 menunjukkan bilangan proton dan elektron bagi zarah P, Q, R, S dan T. Okey, zarah yang manakah ion positif? Terangkan jawapan anda. B, zarah yang manakah ion negatif? C, zarah yang manakah adalah neutral. Okey, jadi kita tengok jadual 1, ada 5 zarah kat sini, P, Q, R, S dan T. Kita perhatikan pada bilangan proton dan bilangan elektronnya. Okey, macam zarah P, bilangan proton 4, bilangan elektron 4. Sama banyak kan? Bilangan proton sama banyak dengan bilangan elektron. Maka zarah P ni adalah zarah yang neutral. Okey. Kemudian zarah Q, proton ada 12, elektron ada 10. Bermaksud kat sini proton lebih banyak dari elektron. Maka zarah Q adalah ion positif ke ion negatif? Kalau dia ada proton lagi banyak dari elektron. Ion positif. Okey, untuk zarah R, proton 17, elektron ada 18. Elektron lebih banyak dari proton. Lebih kan? Maka zarah R ialah ion negatif. Okey, tak apa. Kita tulis je dulu. Okey, kemudian untuk zarah S, proton ada 29, elektron ada 27. Maka proton lagi banyak dari elektron kan? Maka zarah S ni ialah ion positif. Okey, zarah T, proton ada 35, elektron ada 36. Elektron lagi banyak dari proton. Maka zarah T ni ialah ion negatif. Okey, sekarang kita dah boleh jawab lah ke semua soalan A, B, C ni. Zarah mana yang positif? Zarah Q dan zarah S. Okey, kenapa? Apa sebabnya? Kerana bilangan protonnya lebih banyak berbanding elektronnya. Okey, kemudian untuk B, zarah mana yang negatif? Zarah yang negatif ialah zarah R dan juga zarah T. Kenapa? Kerana bilangan elektronnya lebih banyak berbanding bilangan proton. Kemudian untuk soalan C, zarah manakah neutral? Zarah yang neutral ialah zarah P. Okey, kenapa? Kerana bilangan protonnya sama banyak dengan bilangan elektronnya. Okey? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan keempat ni jadual 2 menunjukkan pembentukan ion. Okey, besarkan sikit. Okey, baik. Lepas tu, apa soalan dia? Soalan A, berapakah bilangan elektron yang dibuang atau diterima oleh atom bromin dalam pembentukan ion X? Okey, jadi kat sini dia bagi kita jadual. Lepas tu dia nak kita kena pastilah identify sama ada elektron tu, pemindahan elektron di sini sama ada elektron tu dibuang ke ataupun diterima. Okey, senang saja, tak ada masalah. Tengok je pada jadual ni. Okey, mula-mula kita tengok atom bromin ni dia dalam keadaan neutral. Kenapa? Sebab bilangan protonnya sama banyak dengan bilangan elektronnya. Maka okey, cas pada atom bromin adalah sifar kerana bilangan proton, bilangan cas positif sama banyak dengan bilangan cas negatif. Kemudian berlaku pemindahan elektron, tapi kita tak tahu pemindahan kat sini buang elektron ke ataupun terima elektron. Okey, kita tengok pada bilangan. Okey, apa yang berlaku setelah berlaku pemindahan elektron? Berlaku pertambahan. Kita dapati ada pertambahan pada elektron di mana elektron kat sini dah jadi 36. Okey, yang awal-awal tadi 35 kan? Proton masih sama, 35, cas positif 35, tetapi cas negatifnya dah bertambah sebanyak 1. Okey, maka cas pada ion X ni ialah negatif 1. Jadi untuk soalan A ni sebenarnya 1 elektron telah diterima. Okey, jelaskan jawapan anda. Kenapa? Kerana bilangan elektron dalam ion telah bertambah sebanyak 1. Okey, kemudian namakan ion X yang dibentuk dan tuliskan simbolnya. Ion X ini ialah ion bromida. Okey, dan simbolnya ialah Br negatif 1. Okey, jelas? Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar. Terima kasih.